Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Hospital Pengajar Universiti Sains Islam Malaysia USIM bakal dibina di Sedili Kota Tinggi Johor dengan jangkaan siap sepenuhnya dalam tempoh 5 tahun. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Muhammad Halid Nordin memaklumkan bahawa proses bagi kerja-kerja reka bentuk hospital itu akan bermula pada tahun depan. Kementerian Pendidikan KPM akan mengadakan Jerayawara Jelajah Pendidikan ke seluruh negara bermula pada tahun hadapan bagi mendapatkan pandangan berhubung pelan pembangunan pendidikan berkaitan kurikulum persekolahan baru 2027. Menteri Bertanggungjawab Fadil Nasiri berkata antara elemen baru yang bakal diteliti termasuk pendidikan karakter, fleksibiliti dan aspek pendigitalan. Bercakap kepada pihak media selepas majlis siadat Convocation Institut Pendidikan Guru IPG KPM yang diadakan di Putrajaya, beliau turut berkata pihak KPM mengalu-alukan pandangan daripada semua pihak berkaitan pembangunan kurikulum baru pendidikan negara. Akhir sekali, Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso Kelantan membantu mengurangkan lagi pengangguran di negeri Kelantan menerusi lebih 37,000 penempatan pekerjaan baru dari bulan Januari 2020 hingga September lepas. Sehubungan itu, menurut pengarahnya Nora Yaakob, setakat bulan Januari hingga bulan lepas, pihaknya sudah mencapai sebanyak 72% penempatan pekerjaan iaitu sejumlah 5,300. Nora Yaakob menyatakan demikian kepada pihak media selepas majlis perasmian Karnival Kejaya My Future Jobs TVET Kelantan 2023 di Kota Baru Kelantan. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama. Mari rebut peluang berwakaf kerana wakaf itu memberikan pahala berterusan. Bersama sertai program wakaf buku IKIM untuk diberikan kepada mereka yang memerlukan. Program ini memberi manfaat kepada pihak-pihak yang memerlukan buku-buku ilmiah seperti perpustakaan awam, perpustakaan sekolah tahfiz, perpustakaan universiti, pusat sumber masjid dan lain-lain. Sekiranya anda berminat untuk menyertai program wakaf buku IKIM ini, hubungi atau WhatsApp 011-569-5400 untuk tahu kaedahnya. Bulan Oktober telah diisytiharkan sebagai bulan kaunseling kebangsaan selaras dengan sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia yang disambut pada 10 Oktober setiap tahun sebagai usaha mempromosikan dan meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan penjagaan kesihatan mental. Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat KPWKM menyeru anda yang memerlukan khidmat bantuan sokongan emosi dan nasihat profesional supaya mendapatkannya melalui perkhidmatan kaunseling. KPWKM mempunyai lebih 1,500 sukarelawan kaunselor berdaftar di seluruh negara yang bersedia membantu anda. Hubungi talian kasih 15999 untuk maklumat lanjut. Kami dengar, kami bantu. Pesanan ini dibawakan kepada anda oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Kementerian Komunikasi dan Digital. Kapsul Masa. Pada tanggal 17 Julai 2013, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM) dan Universiti Teknologi Mara UiTM bersetuju menjalin kerjasama dalam pelbagai bidang hasil pertemuan kedua-dua belah pihak yang diadakan di Ibu Pejabat YADIM Kuala Lumpur. Dalam perbincangan tersebut, beberapa program telah dipersetujui, antaranya penubuhan sahabat YADIM di kampus-kampus UiTM di seluruh negara. Melalui kerjasama berkenaan, para pelajar UiTM yang menyertai sahabat YADIM akan dilatih sebagai kader untuk membantu YADIM dalam menjalankan program dakwah. Di samping itu, persetujuan juga dicapai untuk menjalinkan kerjasama dalam bidang teknologi maklumat dengan menggunakan kepakaran para pelajar UiTM bagi mewujudkan pelbagai aplikasi sekaligus menjadikan bidang dakwah lebih menarik. Sesungguhnya, kerjasama tersebut merupakan usaha dalam melahirkan golongan terpelajar yang mampu menjadi pemimpin Islam yang berkaliber. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Assalamualaikum, Nana. Buat apa tu? Nana okey tak ni? Sebenarnya kan, kebelakangan ini Nana rasa susah sangat nak lelapkan mata. Nak buat kerja
baca pun susah. Kadang-kadang tu Nana rasa senang lah nak hilang fokus. Mudah rasa cemas tanpa sebab. Entahlah Betty. Nana ada juga rasa yang diri ni tak ada potensi. Tak boleh lah nak berjaya macam orang lain. Agaknya Nana ni memang tak berguna kan. Jangan fikir macam tu, Nana. Setiap orang ada kemampuan dan kejayaan masing-masing. Dan ini termasuk diri Nana sendiri. Bukan Nana. Betty rasa apa yang Nana cakapkan ni macam tanda-tanda kemurungan. Kebetulan Betty ada dengar yang IKIM akan mengadakan sebuah bengkel iaitu Bengkel Al-Quran dan Kesihatan Jiwa pada 7 November 2023 di Dewan Memorial Tun Hussein On, Kuala Lumpur. Betty yakin yang bengkel ini sangat berguna kerana akan ada pakar yang akan berkongsi nasihat dan panduan berkaitan stres, kebimbangan dan kemurungan. Selain itu, akan ada juga sesi perkongsian dengan pesakit yang berjaya melalui cabaran kesihatan mental. Macam mana pula dengan yuran penyertaan? Yuran penyertaan bengkel adalah sebanyak RM300. Oh, ya ke? Alhamdulillah. Terima kasih Betty. Sama-sama Nana. Untuk pendaftaran dan tahu lebih lanjut, boleh layari www.ikim.gov.my atau hubungi urus setia di talian 036204 6320 atau 321 atau 325. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shaddid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab ya mujri as-sahab ya hazim al-ahzab ihzimhum 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 wansurna alaihim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pagatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Jengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang turunkan kita, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera azab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Sajian rancangan terbaik dengan pelbagai pengisian maklumat ilmiah yang bermanfaat seperti Persona Nizara, Syara at IKIM, Syariah dan Perundangan, Emas at IKIM, Kelvin Bertanya, Islam dan Sains, Tahsinul Ibadah, Resolusi, Tarbiyah, Tadabbur dan Bacaan Surah Al-Kahfi bersama Syafiq Saleh hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM, Radio Islami nombor 1 di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Syafiq Saleh. Saya buka tirai pertemuan untuk edisi hari ini, hari Isnin pagi, 23 Oktober 2023, 8 Rabiul Akhir 1445
Hijriah. Semoga baik-baik hari ini lagi. Okey, untuk anda yang terus kekal mendengarkan Radio IKIM, tak kira walau di mana saja berada. Kalau tadi kita dah sama-sama mendengarkan perkongsian dari Pian dan juga Luke untuk Warna Pagi IKIM dengan pelbagai pengisiannya. Masya Allah, kita teruskan lagi momentum ilmu ini di Radio IKIM sebab sekejap lagi ada rancangan Pesona di Zahra bersama-sama dengan Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Okey, jom sama-sama kita mulakan hidup ini dengan fikir yang baik-baik, dengar yang baik-baik, lihat yang baik-baik. Semoga Allah kurniakan apa sahaja jalan untuk kita semuanya baik-baik belaka. Kan kalau dalam bahasa Arab apa orang panggil? Bil khair, khair. Semua baik-baik saja kan, insya-Allah. Dan semoga kita juga menjadi kebaikan kepada orang lain. Sebab kita ni jadilah seperti gula dalam kehidupan orang lain. Rasa manis, rasanya keindahan, sehingga ketika kita hilang dari mereka akan meninggalkan rasa kebaikan itu. Nampak tak? Jadi kita berilah manfaat kepada orang lain. Okey? Dan jom kita nak buka tirai dahulu. Tenang-tenang saja kita bersama dengan lagu Damai dari Nausihat. Semoga damai hati, damai jiwa, damai minda kita ni. Okey? Jom sama-sama dengarkan. Kekal di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Damai dirasa melihat warnanya, tenangnya di mindaku, suasana kehijauan yang indah, kicauan burung rimba berterbangan bebas di dalam rimba raya. Damai yang dirasa melihat warnanya, tenangnya di mindaku, suasana hijau yang indah, kicauan burung rimba berterbangan bebas di dalam rimba
Berjalan selama 20 tahun, penduduk di Bandar Tasik Kesuma, Beranang, Selangor sungguh mendambakan sebuah masjid sebagai pusat berjamaah, beribadah dan beraktiviti. Selama ini mereka menunaikan solat Jumaat, solat Aidilfitri serta lain-lain ibadah di 3 buah surau yang semakin sesak untuk menampung lebih 3,000 penduduk. Berwakaflah untuk pembinaan kompleks Masjid Bandar Tasik Kesuma, Kombat. Selagi masjid itu kekal, selagi itu pahala akan mengalir kepada pewakafnya. Wakaf, hadiah teristimewa untuk ibu ayah tersayang. Moga berpanjangan pahala wakaf untuk kita serta ibu dan ayah tersayang hingga ke akhirat. Semudah di hujung jari anda, transfer online semudah RM1,000 seorang untuk seramai 20,000 orang penginfak, atau boleh secara ansuran beberapa bulan. Berinfak dan berkongsi nikmat rezeki adalah ibadah yang besar pahalanya. Mari bersama kami berinfak dan berwakaf melalui akaun 56519656 Maybank, dan maklumat lanjut anda boleh menghubungi talian hotline 0386053673 atau talian WhatsApp 012-850-2280 atau terus ke laman sesawang www.masjidkesuma.com.my. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, inspirasi Inforia Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الشافي. بسم الله الكافي. بسم الله المعافي. السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الشافي. بسم الله الكافي. بسم الله المعافي. السماء وهو السميع العليم. Dan kami kurniakan lagi kepadanya, keluarganya, dengan sekali ganda ramainya sebagai satu rahmat dari kami dan sebagai satu peringatan bagi orang-orang yang berakal sempurna supaya mereka juga bersikap sabar semasa ditimpa malang. Surah Sad ayat 43. Bersama-sama Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin membawakan perkongsian ilmu dan panduan kekeluargaan menerusi rancangan Pesona Zahra. Orang perempuan macam tu cerewet tak? Tak semestinya. Kalau kita berurusan orang mata, jangan kecil hati. Yang bersiaran setiap hari Isnin jam 10.15 pagi. Keluarga adalah tempat di mana kehidupan dimulai dan cinta yang tidak pernah berakhir. Pesona Zahra hanya di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Waka 89.5. Allahumma salli alaih.
Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kembali bersama untuk pertemuan di Aspirasi 10.1. Saya Syafiq Saleh. Saya nak teruskan lagi untuk perkongsian kita menerusi Aspirasi 10.1 ini, membawakan rancangan Pesona di Zahra. Jom sama-sama nak ajak anda tonton juga di YouTube dan juga di Facebook IKIM, sebab kita bersara langsung di situ, boleh sama-sama dengarkan lagi perkongsian yang sangat bermanfaat ini, okey, dan boleh juga berinteraksi sama-sama kita. Dah pun kita aktifkan sekarang talian WhatsApp konti 0112900404. Menerusi rancangan Pesona di Zahra, jom sama-sama kita nak highlight lagi perbincangan ilmu kita ini bersama dengan tetamu kita, iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin yang dah pun ada di talian kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Apa khabar Ustaz hari ni? Alhamdulillah, hari ni nampaknya tak berapa sihat sikit. Allah. Semua mendoakan untuk Ustaz ni, Ustaz. Okey Ustaz, semoga diberikan kesihatan, kembali sembuhnya sebaik-baiknya Ustaz. Ya Allah. Suara tu dengar macam lain, tapi dia punya semangat tu memang kekal. Ustaz punya tawa dia ceria tu kekal Ustaz. Allahu Akbar. Kena belajar, kami kena belajar dengan Ustaz ni. Apa tips itu kan? Jiwa. Allahu Akbar. Ustaz jaga kesihatan baik-baik Ustaz kat sana. Semoga Allah pelihara Ustaz. InsyaAllah Ustaz. Baik Ustaz, kita nak teruskan lagi Ustaz. Untuk minggu ini kita nak bawa topik khas yang mana kita ada kaitan dengan isu semasa juga Ustaz. Jadi tema yang kita beri siaran kali ini iaitu Tanah Barakah dan Tanah Kita. Jom Ustaz kita mulakan sedikit Ustaz tentang tajuk khas ini, apa yang kita boleh belajar daripada latar belakang perkongsian kita pada kali ini. Silakan Ustaz, tafadhal. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasara wa wala. Rahmati Allah di Ustaz Syafiq, seterusnya kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, abang-abang serta adik-adik yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Pertama, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita maknanya berada dalam Pesona di Zahra. Dan kita nak bawa tajuk khas lain, kita kaitkan dengan apa yang kita belajar sepanjang tahun ini. Kita nak cerita mengenai tanah Palestin ataupun maknanya tanah Barakah. Bumi Barakah adalah tanah kita juga kan. Okey, sebagai permulaannya yang saya nak kongsikan pada tuan-tuan muslim-muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya sayangi sekalian kan, dalam sejarah manusia, kita ni manusia ni bermula dengan Nabi Adam AS. Dengan Nabi Adam AS, kalau ikut ahli sirah, bila Nabi Adam tu turun, kurang lebih 8,000 tahun sebelum Masihi. Kita 2000 Masihi, 8,000 tahun, mana 10,000 tahun dulu lah 8,000 tahun sebelum Masihi. Jadi daripada Nabi Adam AS sampai kepada zaman Nabi Muhammad SAW, risalah para anbiya itu sama. Risalah para anbiya iaitu mereka membawa orang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Bahawa Allah Subhanahu wa taala itu esa, atau Allah tu maknanya satu, esa, dan mereka mengajak maknanya orang untuk menyembah atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang berbeza antara para anbiya ni adalah syariat. Syariat ni maknanya hukum hakam ataupun jalan hidup mereka. Jadi syariat daripada Nabi Ibrahim lain, syariat daripada Nabi Sulaiman lain, syariat Nabi Musa lain. Contoh macam maknanya Nabi Musa, sebab oleh kerana Bani Israel itu memang orangnya keras, orangnya memang jahat dan sebagainya. Antara lain kalau disebut, kalau dia nak taubat nasuha ni taubat sungguh-sungguh, dia kena maknanya apa nama, tikam diri dia. Contoh kan. Kalau syariat Nabi Musa tu, kalau khinzir itu bahasa lembut untuk beralih bayar khinzir tu, kalau kena, dia tak ada samak tau, dia tak ada istilah samak, dia kena buang je terus. Kalau baju kena, buang terus itu syariat Tapi kena salah satu antara banyak-banyak syariat ni, ada satu syariat yang tetap sama, yang tetap diturunkan kepada seluruh para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Apa dia? Iaitu konsep wakaf. Konsep wakaf. Wakaf ni adalah satu syariat daripada zaman Nabi Adam AS sampai zaman Nabi kita Muhammad SAW. Jadi wakaf ni maknanya apa maksud wakaf? Satu-satu harta yang kekal dan manfaat tu dia tidak balik kepada satu individu.
SAW maknanya berada daripada maknanya pindah ataupun hijrah daripada Mekah ke Madinah, waktu tu isu air ni orang Yahudi yang kontrol, orang Yahudi yang kuasai. Jadi nak senang faham, orang beriman susah nak dapat air, bil air tinggi lah nak cerita Kalau nak ambil kat telaga satu benda tu bayar kena mahal, sedangkan orang Islam perlukan air untuk solat, ambil wuduk dan sebagainya. Jadi maknanya Nabi melancarkan wakaf untuk telaga, kan? Bagaimana telaga yang diwakafkan, akhirnya orang nak ambil air, ambil lah, kan? Jadi akhirnya menjadikan telaga Yahudi yang mahal tu tak laku, akhirnya bankrupt. Nak ceritanya itu tanah wakaf, benda wakaf. Contoh, seluruh masjid-masjid ataupun dengan madrasah-madrasah ataupun universiti-universiti yang lama-lama dulu milik orang Islam adalah hasil daripada wakaf. Universiti Azhar. Universiti Azhar ni universiti tertua di dunia. Universiti tertua di dunia milik orang Islam adalah wakaf daripada orang Islam. Dan wakaf Universiti Azhar lebih kaya daripada Republik Mesir sendiri. Mesir baru je 19 merdeka menjadi Republik Mesir. Tapi Azhar dah 1000 tahun. Universiti Azhar lebih kaya daripada negara Mesir sendiri. So wakaf dia 1000 tahun dan lebih. Okey. Antara yang saya nak kongsikan di sini adalah tanah dekat Palestin ataupun antaranya Masjid Aqsa. Masjid Aqsa ada tanah wakaf. Jadi apabila di tanah wakaf, dia bukan milik orang Arab, dia bukan milik orang Turki, dia bukan milik maknanya orang sebelah Timur Tengah, dia adalah milik seluruh hatinya orang yang ada beriman pada Allah dan juga Rasul. Jadi maksudnya sebab itu daripada zaman Nabi Ibrahim lagi diwariskan tanah wakaf ini. Nabi Ibrahim ni 1800 tahun sebelum Masihi, kurang lebih 1800 tahun sebelum Masihi, kurang lebih Nabi Ibrahim sampai zaman Nabi Musa 1300 tahun sebelum Masihi. Nabi Musa maknanya mengarahkan untuk menjaga, kemudian sampai kepada zaman Nabi Daud tu 1000 tahun sebelum Masihi. 1000 tahun Masihi maknanya Nabi Daud jaga Masjid Aqsa, dan beberapa tanah di Palestin. Kemudian anak dia Nabi Sulaiman alaihissalam 950 tahun sebelum Masihi. Anak dia maknanya Nabi Sulaiman bangunkan Masjid Aqsa tu. Kemudian Masjid Aqsa pernah dihancurkan oleh Nabukadnezar daripada Iraq, pada tahun 586 sebelum Masihi. Dari Iraq datang hancurkan Masjid Aqsa, tawan seluruh orang-orang beriman dan penduduk sekitar Jerusalem, bawa jadi hamba. Maka ketika itu Zulkarnain datang serang Iraq, bebaskan semua orang beriman dan orang-orang Jerusalem, maknanya kemudian bangun kembali Masjid Aqsa. Kenapa Zulkarnain yang Allah sebut dalam Quran yang lawan Ya'juj dan Ma'juj tu? Jadi maknanya bebaskan balik. Jadi maknanya macam mana dia menjaga Masjid Aqsa? Sebab dia wakaf, dia tak ada kena dengan dia pun. Zulkarnain ini daripada Parsi. Ada dua pendapat ulama. Siapalah Zulkarnain? Ada yang kata Cyrus the Great 500 tahun sebelum Masihi, ada yang kata Alexander the Great 300 tahun sebelum Masihi. Tapi kalau kita lihat dalam sejarah yang beriman adalah Cyrus the Great. Dia daripada Parsi, tak ada kena mengena pun dengan Jerusalem, tapi dia jaga Masjid Aqsa sebab dia tanah wakaf. Satu Masihi Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana Nabi Isa alaihissalam menjaga dan memakmurkan Masjid Aqsa? Nabi Isa difitnah, dan kerana mana sampai orang tangkap dia nak salib dia, kemudian Allah tukar dia, wa ma salabuhu wa ma qataluhu walakin syubbiha lahu. Mana dia tidak disalib, dia tidak dibunuh, tapi diserupakan, diangkat ke langit. Kenapa Nabi Isa itu tak disukai oleh orang ahli kitab waktu itu? Sebab ahli kitab waktu itu tidak menjaga Masjid Aqsa. Ada perjudian dekat sekitar Masjid Aqsa dan sebagainya. Orang main judi tak hormat Masjid Aqsa, dia marah sangat. Sebab itu tanah wakaf, bukan milik orang Yahudi, bukan milik orang Arab, bukan milik orang Rom, bukan milik orang beriman. Dan sampai kepada zaman Rasulullah SAW, Nabi SAW berhijrah daripada Isra Mi'raj daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Dan kemudian Nabi cerita mengenai Baitul Maqdis, Nabi cerita mengenai Palestin, Nabi cerita mengenai Masjid Aqsa. Dan kemudian pendekkan cerita Sayyidina Umar, lepas Rasulullah wafat, Sayyidina Umar dapat maknanya masuk ke tanah Rom dekat dengan Masjid Aqsa. Orang beriman ketika itu ahli kitab daripada syariat Nabi Isa. Dia kata Masjid Aqsa tanah wakaf. Orang Islam daripada syariat Nabi Muhammad kata, ya kami faham benda tu. Sebab itulah maknanya padri terakhir yang menjaga Masjid Aqsa itu kata kepada Sayyidina Abu Ubaidah
meninggalkan Masjid Aqsa, Palestin dan tanah-tanah sekitar dia. Datang. Akhirnya berjaya. Salahuddin Al-Ayyubi berjaya mengambil balik tanah wakaf ini. Sekarang berada bersama Yahudi. Suka-suka dia, kita jangan tinggalkan. Dia bukan orang Arab punya, dia bukan siapa-siapa punya, dia adalah seluruh orang beriman punya. Salahuddin Al-Ayyubi orang Kurdish, bukan orang Arab pun. Kenapa dia beri nak ambil Masjid Aqsa? Sebab dia tanah wakaf. Turki Osmaniyah, kenapa beri nak Masjid Aqsa? Orang Turki bukan orang Arab pun. Sebab dia masjid tanah wakaf. Macam tu juga kita, kenapa kita bantu? Sebab dia adalah tanah wakaf. Jadi maknanya konsep tanah wakaf ni sebenarnya nak senang faham, dia wilayah persekutuan Muslim satu dunia. Contoh masjid-masjid kita kan, itu tanah wakaf. Kalau kita tak mampu jaga, kita tak boleh suka-suka nak jual ke apa. Orang-orang di seluruh dunia kena tolong jaga. Saya baru ni pergi ke Hanoi, Vietnam. Dekat Hanoi, Vietnam susah nak cari makan. Ada masjid, orang masjid, saya bawa rombongan, orang masjid tolong buatkan makan. Dan kita makan bukan dekat restoran, dekat masjid. Sebab masjid tanah wakaf, dia mengalu-alukan kita datang. Mari makan sini tak apa. Kita tolong sediakan makanan. Duduk, rehat kat situ. Dia adalah wilayah persekutuan Muslim satu dunia. Tanah wakaf milik orang Islam. Dan seluruh orang Islam dialu-alukan untuk memakmurkan, untuk datang. Duduklah, berehatlah, nak makan apa, jom, mari sini. Dia tanah wakaf kami, kita. Semua orang beriman. Begitu juga tu kami Masjid Aqsa yang sedang kecoh, dan juga Palestin dan Gaza. Contoh macam ada masjid yang dibom dan sebagainya. Tapi kita nak bantu sana. Sebab dia tanah wakaf. Dia bukan mana milik semua orang yang hatinya ada kepercayaan kepada Allah dan Rasul. Itu sebagai mukadimah dia. Ya, Masya Allah Ustaz. Baik Ustaz, kita faham di situ kan bagaimana konteksnya, keadaannya, situasinya. Dan Ustaz, kita nak faham lagi Ustaz, bagaimana bila kita dapat belajar sesuatu dari tanah barakah ini Ustaz, daripada sudut komuniti, ekonomi dan mungkin sosio masyarakatnya Ustaz, yang boleh kita adaptasi dalam keluarga kita kan Ustaz. Bila mana kita menjaga sekecil-kecilnya keluarga kita, maka mereka akan membangunkan organisasi, mereka akan memakmurkan negara. Apa yang kita boleh belajar dari sini Ustaz, insyaAllah. Nanti kita akan bincangkan selepas ni, okey? Kita nak berehat seketika Ustaz, tenang-tenang sekejap Ustaz. Semoga Ustaz diberikan kekuatan, Masya Allah Ustaz. Sebab ada ramai yang komen ni Ustaz, semoga baik-baik sembuh untuk Ustaz. Dengan suara pun lain dah. Selalu Ustaz kan, cewa. Allah, tenang-tenang. Suara lagi serak macam Abang Ramli gitu Itu belum nyanyi tu kan, cewa Ustaz kan. Nyanyi tu macam mana tu, sedap tu cewa. Okey, kita berehat seketika Ustaz. Kita akan kembali selepas ni. Rehat tenang-tenang seketika dan kita akan sambung lagi perkongsian selanjutnya selepas ni. Untuk anda kekal bersama Radio IKIM. وأهل
www.ikim.my atau muat turun aplikasi Radio Ikim di Google Play Store dan Apple App Store. Terkini, Radio Ikim turut boleh didengari menerusi aplikasi Audio Plus dan MyTV mana-mana. Muat turunnya sekarang menerusi Google Play Store, Apple App Store dan Huawei Apps Gallery. Kembali bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Syukur Alhamdulillah. Saya Syafiq masih temankan anda untuk Aspirasi 10.1. Kita berada di rancangan Pesona di Zahra. Tonton sekarang juga sebab masih lagi kita bersara langsung di YouTube, di Facebook IKIM. Kalau anda ada sebarang perkongsian ataupun pertanyaan, boleh hantarkan juga ke talian WhatsApp konti. Taliannya 0112940004. Dan sekarang kita nak teruskan lagi perkongsian ilmu kita bersama dengan Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Bincang-bincang kita berkaitan dengan tajuk ataupun tema khas kita, Tanah Barakah dan tanah kita. Masya Allah, bila sebut tentang tanah barakah ni, seperti Ustaz maklumkan kepada kita, tanah wakaf ni kan Ustaz, kita sentiasa memikirkan tentang masa depan negara Islam, masa depan umat Islam dan semua yang berkaitan dengan agama bangsa kita Ustaz. Jadi kita nak belajar sesuatu Ustaz, apa yang kita boleh adaptasi dalam kehidupan kita, sosioekonominya maupun jaringan sosiopolitik kebersamaan kita, sosio masyarakat kita. Apa yang kita boleh belajar Ustaz dalam kita punya perbincangan ini? Tadi saya dah cerita mengenai macam mana risalah para anbiya tu, dia ada kesamaan, iaitu mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan mengajak kita menyembah yang esa, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tiada ada Tuhan melainkan dia yang esa, tidak ada sekutu baginya. Okey, itu maknanya itu risalah para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Okey, kemudian yang saya cerita tadi adalah syariat berbeza. Syariat ni maknanya jalan hidup, hukum hakam berbeza. Okey. Jadi kita dah cerita tadi antara syariat yang dulu sampai sekarang adalah iaitu mengenai tanah wakaf. Okey. Kita nak tengok daripada sudut macam mana diri kita dan keluarga kita dan memahami benda itu, maksudnya bagaimana ya. Okey. Baik, Ustaz, masih cuba kita berhubung di talian Ustaz di sana. Ustaz masih dengan kita Ustaz. Okey, sekejap seketika. Okey, baik. Ustaz dengar Ustaz? Dengar. Okey, teruskan Ustaz. Okey. Jadi dalam agama daripada zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi kita Muhammad SAW, benda yang penting yang diperkenalkan kepada kita adalah pertama hak. Yang kedua tanggungjawab. Setiap benda kata Nabi ada hak dia, badan kamu ada hak dia. Isteri ada hak dia, suami ada hak dia, anak-anak ada hak dia, mak ayah ada hak dia. Kenapa kita memahami hak? Supaya kita lebih menghormati orang lain. Dia ada boundaries. Dia ada benda yang kita tak boleh mencabul hak orang lain. Macam mana hebatnya kita jangan sampai menzalimi orang lain, mengambil hak orang lain, mengambil hak orang lain. Hak ni kita kena faham, okey, ini boundaries dia. Ini dia punya sepadan dia. Yang kedua adalah tanggungjawab. Tanggungjawab pula, selepas kita faham ini hak orang sebenarnya, apa benda yang kita kena buat pula tanggungjawab kepada, katakanlah isteri ada hak dia, kita kena tunaikan tanggungjawab kepada isteri itu. Suami ada hak dia, kita kena tunaikan. Melebihi apa yang hak itu dipanggil maknanya sedekah, ada panggil ihsan, maknanya Allah akan ganti lebih bagus lagi. Okey? Maksudnya kita tahu kan? Sebab itu kalau kita lihat maknanya Israel contohnya kan, kenapa orang marah sangat, dia boundaries, dia melampaui sepadan, ada hak kemanusiaan, dan kau tak boleh bunuh kanak-kanak, anak kecil, orang perempuan, dan kau tak. Baik, okey, kita masih lagi ada sedikit gangguan teknikal nampaknya di sana, tapi tak apa, kita cuba teruskan jaringan komunikasi kita di sini. Okey, baik. Ustaz dengar kita? Dengar. Okey, teruskan Ustaz. Jadi maknanya kau tak boleh ambil maknanya suka-suka tanah orang. Jadi dia telah mencabuli hak. Okey. Itu benda lebih besar. Okay. Sekarang saya nak kongsikan kasih tanggungjawab. Okey. Dalam Islam, tanggungjawab ni ada 5 level. Tanggungjawab ni apa yang kita perlu tunaikan. Pertama pada diri kita. Kita ada tanggungjawab pada diri kita. Kena jaga kebersihan diri. Itu tanggungjawab kita tau. Jangan tak mandi, jangan tak gosok gigi, jangan tak basuh baju. Itu semua orang tak pandai menunaikan hak. Itu hak diri. Allah. Yeah. Itu Nabi SAW sebutkan. Sampai, maaf saya sebut ni sebab Nabi sebut. Sampai kena selirkan rambut. Rambut kena selirkan. Bulu-bulu di badan kena selirkan.
Sampai Nabi sedetail itu. Bulu ketiak contohnya, bulu kemaluan contohnya. Sedetail itu, maaf saya sebut, sebab Nabi sebut sedetail itu. Sampai kalau tak potong lebih 40 hari, maknanya syaitan akan bergayut di situ. Maksudnya punyalah ditekankan begitu kan. Setahun tak potong, dia buat kerajaan kat situ kan. Okey. Buat belah raya kat situ. Okey. Lebih nak ceritanya, itu hak pada diri. Yang kedua, hak pada keluarga. Bila kita dah besar, kemudian kita berkeluarga, ada hak untuk isteri, untuk anak, untuk maknanya gabungan dua keluarga. Kita banyak bincang dalam pesona di Zahra. Macam ada mak mertua, mak kita, begitu, maknanya ada 5 mak ayah tu kan, yang perlu kita tunaikan hak dan tanggungjawab dia. 5 jenis mak ayah kandung, mak ayah tiri, mak ayah susuan, mak ayah mertua, mak ayah angkat yang jaga kita daripada kecil. Kemudian lepas kita faham bertanggungjawab keluarga dan tanggungjawab masyarakat. Masyarakat bertanggungjawab ada hak dengan jiran contohnya. Tak boleh suka-suka buang sampah dekat jiran, menyakiti jiran. Masyarakat, begitu juga dengan masjid. Kemudian dia ada yang keempatnya, level 4 tanggungjawab pada negara. Menjaga negara. Contoh macam dulu negara Islam Madinah. Sahabat-sahabat protek dalam peperangan Uhud contohnya. Peperangan Khandaq contohnya. Kemudian yang kelimanya, dia ada tanggungjawab pada ummah Islamiah. Ummah Islam yang lebih besar lagi. Menjangkaui batasan-batasan geografi. Contoh hari ini umat Islam kita di Palestin. Dia ada tanggungjawab yang perlu kita tunaikan. Okey. Jadi ini 5 tanggungjawab. 5 tanggungjawab. Okey. Saya nak kongsikan kat sini. Dari sudut tanggungjawab, Allah Subhanahu Wa Taala memberi rezeki dekat kita berdasarkan 2 perkara. Yang pertama, keperluan kita. Yang keduanya, tanggungjawab yang kita tunaikan. Maksudnya keperluan kita tu, selagi mana ada umur, selagi itulah rezeki ada. Jangan rusing benda itu, insyaAllah. Yang kedua, tanggungjawab yang kita tunaikan. Selagi mana kita menunaikan tanggungjawab, selagi itu rezeki tak akan putus. Sebab itu, saya nak pesan pada abang-abang, ayah-ayah saya sekalian, bab nafkah isteri. Bab nafkah isteri. Orang yang berusaha untuk nafkah isteri dia, insyaAllah rezeki ini akan tetap ada. Hari ini katakan dia mengabaikan nafkah isteri dia, dia pun rezeki dia tak ada pun. Katakan dia malah aku nak bagi duit kat bini kan, dekat anak-anak, isteri yang cari sendiri, tak ada lebihan pun dekat dia. Hari kita dapat tengok kadang-kadang orang bercerai, dia sakit hati, anak dapat kat bini, dia pun tak bagi nafkah kat anak. Anak tu tetap ada rezeki dia. Walaupun mak tu bersusah payah, oleh kerana mak yang bertanggungjawab, Allah datangkan rezeki itu melalui mak. Bapak ni tak nak bagi nafkah, tak ada lebih pun kepada bapak ni. Cubalah perhati kat sekeliling kita. Sebab dia tidak menunaikan tanggungjawab sepatutnya. Jadi, tanggungjawab, selagi mana kita tunaikan, selagi itu Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi rezeki kat kita. Jadi kalau kita lihat dalam Islam, sebenarnya kita disuruh untuk menunaikan tanggungjawab dengan diri kita dan keluarga kita. Dan kalau mampu, ambil start tanggungjawab masyarakat. Jadilah ejen ke masjid ke, ejen ke surau ke, maknanya tanggungjawab masyarakat. Kalau mampu lagi, tanggungjawab pada negara. Apa yang boleh kita sumbang pada negara, memakmurkan negara, jaga keselamatan negara, jangan menghuru-harakan negara. Itu tanggungjawab. Lebih lagi disuruh ambil tanggungjawab pada ummah. Kita boleh fikir apa yang boleh dibantu oleh orang-orang yang tidak senasib dengan kita, orang-orang Muslim di mana-mana tempat. Jadi selagi mana kita ada untuk berusaha, maknanya mengambil tanggungjawab, Allah akan banyak memudahkan hidup kita. Bacalah hadis. Allah subhanahu, pertolongan Allah maknanya kepada manusia, makanal abdu fi auni akhi, selagi mana dia membantu saudara-saudaranya. Kan itu banyak dalam hadis Nabi pun Nabi sebut, Nabi menggalakkan untuk kita membantu dan sebagainya. Di mananya tanggungjawab. Sebab itu kalau kita relatekan dengan pesona di Zahra kita, kalau kita tak cerita yang sampai tanggungjawab peringkat kelima ummah, tanggungjawab pada keluarga pun memang kena kita perhatikan, kena jangan abaikan. Sebab rezeki Allah kurniakan dengan 2 cara, dengan dua sebab. Pertama, keperluan kita. Yang kedua, tanggungjawab yang kita tunaikan. Semakin banyak tanggungjawab yang kita ambil, insya-Allah semakin Allah cukupkan untuk kita pun. Allah akan alirkan malu kita sebab kita orang yang menunaikan tanggungjawab. Contoh adalah hadis bab hutang. Siapa yang berniat untuk membayar hutang, Allah akan cukupkan bagi dia untuk membayar hutang tu. Tapi kalau berhutang dengan
maksudnya jadi dalam bab Palestin dan sebagainya, apabila kita kaitkan dalam apa yang kita belajar selama ini, dia daripada bab tanggungjawab, apa yang kita boleh bantu, paling kurang doa kan, tanggungjawab kita kan. Sebab dalam hadis yang disebut man la yahtam bi amrin muslimin falaysa minhum, siapa yang tidak mengambil berat urusan orang beriman, dia bukan daripada golongan orang tersebut kan. Allah a'lam. Ustaz, itu dia. Kalau kita lihat di situ, tanggungjawab kita ni bermainkan banyak aspek juga diri kita kan, untuk orang lain, termasuk dia lebih besar lagi Ustaz, ikut kemampuan kita. Baik Ustaz, kita nak berehat sekali lagi Ustaz. Kita akan kembali selepas ini sebab ada pendengar kita yang bertanya, Ustaz boleh tak berikan bimbingan nasihat bagaimana kita boleh jalankan tanggungjawab kita ini untuk masjid surau, maksudnya tempat komuniti yang sama-sama kita umat Islam boleh beraktiviti, boleh berhubung muafakat di situ, pelbagai lagi yang kita boleh buat dekat masjid surau. Nanti kita akan bincangkan Ustaz selepas ni, okey? Kita berehat seketika dan jangan ke mana-mana untuk anda kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Khalidu bil Qur'ani huwa imamuna ala hidayatillahi amitna. Khalidu bil Qur'ani huwa imamuna ala hidayatillahi amitna. Kalamu Rabbina hidayatuna, ata'u Jibril ala rasulina. Kalamu Rabbina hidayatuna, ata'u Jibril ala rasulina. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalamu Rabbina ala nuril Mustafa. 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 Nak tahu yang terkini tentang Radio IKIM? Atau nak tengok video menarik daripada para penyampai Radio IKIM? Atau anda nak tahu apa yang best? Jom ikuti kami di semua platform media sosial. Kalau di FB, cari kami di IKIM FM, Instagram ikim.my dan TikTok @Radio IKIM. Kalau tak ikuti, anda yang rugi. Pastinya di IKIM Inspirasi Inforia Islami, saya Syafiq temankan anda untuk Aspirasi 10.1. Kita berada di rancangan Pesona di Zahra. Bersama-sama kita di talian iaitu kita ada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin, dan kita bincang tajuk kita iaitu Tanah Barakah dan Tanah Kita. Masya Allah, banyak yang kita belajar Ustaz tadi, tanggungjawab kita dalam keluarga, suami, isteri, anak-anak, semua ada peranan kan Ustaz? Dan juga ada soalan dekat sini Ustaz, bagaimana kita tanggungjawab kita ni perlu diletakkan di tempat seperti surau masjid untuk memakmurkan, sebab masjid surau ni tempat kita beribadah dan juga rapatkan jemaah-jemaah kita. Jadi Ustaz, bagaimana, apa yang boleh kita makmurkan Ustaz? Silakan. Okey, saya nak bawa satu kisah. Dulu pertengahan tahun 2000 saya pernah terlibat dalam kursus perniagaan. Jadi ada satu syarikat, saya tak payah sebut di sini, maknanya dia orang-orang dia pensionkan banyak duit, maknanya gratitude kan. Jadi dia wujudkan satu kursus ke China, beli barang dekat China, kemudian maknanya macam mana nak berniaga. Jadi maksudnya saya terlibat dengan kursus tu, empat grup Jadi pergi, kita buat kursus kat sana, tunjukkan plaza-plaza macam mana cara nak beli barang, tunjukkan cara shipping bawa balik, maka maksudnya untuk dia berniaga. Jadi dalam kursus tu, setiap kali hujung kursus, habis kursus, saya akan tanya kepada orang, Encik Reji, okey tak kursus? Okey Ustaz, nak berniaga ke? Ada yang kembang hidung, Ustaz, boleh murah bang ni, boleh berniaga Ustaz, macam mana? Ada yang kata, alah Ustaz, dah pencen Ustaz, anak dah selesai sekolah, rumah dah ada,
Kita dah ada apa lagi nak Ustaz. Allah. Habis tu datang sini khusus dari bagi datang percuma, datang je lah. Oh ya ke? Saya kata tak apa. Nanti nota nanti boleh kongsi ke anak-anak. Habis trip keempat, habis grup keempat, saya ada program dengan TV dekat Xi'an. Xi'an ni daripada Guangzhou dengan 2 jam naik ke terbang. Okey, jadi maknanya kita boleh terbang. Kita ada program-program TV kat sana. Kita buat syuting. Kita habis 3 hari awal. Syuting tu 3 hari awal. 16 selesai. Semua dipermudahkan 3 hari selesai. 3 hari awal. Maksudnya ada masa 3 hari lah. Jadi lebih 3 hari tu kita pun berjalan-jalan lah dekat kota Xi'an. Dia ada masjid lama, masjid tu 200 tahun. Jadi saya jumpa satu orang tua, janggut putih, umur dekat 90 tahun dah tu. Tak hidup tak ada lagi, siapa tak tahu 90 tahun Ya. Yang tu ni pada cakap Arab tau. Saya tanya dia, saya lepak dengan dia, saya tanya dia, Tok, kau berniaga kenapa tu? Bukan saja anak tau, cucu pun dah ada kedai berniaga. Kenapa nak terus berniaga? Tak cukup ke? Rumah tak ada ke apa ke? Dia jawab sama tau. Dia kata, aku cukup dah. Rumah dah ada, kereta dah ada, anak-anak pun dah lepas semua berniaga. Cucu aku dah selepas dah berniaga dah. Kalau untuk aku memang cukup. Tapi aku berniaga bukan untuk diri aku. Aku berniaga sebab nak kayakan masjid, nak kayakan madrasah yang tak ada kat sini. Nampak tak beza cara berfikir? Ada kita berniaga untuk diri kita. Sebab tu kita kata, cukup lah, apa lagi nak, kan? Ada orang yang dia ambil tanggungjawab lebih besar lagi. Dia berniaga sebab nak kayakan masjid, sebab nak kayakan madrasah. Sebab itu Allah tetap bagi dia kesihatan. Sebab itu Allah tetap bagi dia, maknanya otak masih boleh berfikir. Sebab tanggungjawab yang dia ambil untuk memakmurkan masjid. Dia tidak akan membiarkan masjid itu miskin, meminta-minta, tak. Dia yang akan infak pada masjid itu. Ini yang menarik. Jadi pada balik kepada soalan yang ditanya oleh abang tadi itu, macam mana kita nak ambil tanggungjawab semua? Sebenarnya kita kena fikir 5 step tadi itu. Tanggungjawab pada diri, pada keluarga, pada masyarakat, pada negara, pada ummah. Dan ambil tanggungjawab semampu kita. InsyaAllah Allah mudahkan banyak benda. Sebab rezeki dikurniakan pertama kerana keperluan, yang kedua kerana tanggungjawab yang kita tunaikan. Wallahualam. InsyaAllah Ustaz, itu dia kan, bila kita buat sebaiknya, kita jalankan amanah kita sebagai khalifah Allah ini, laksanakan peranan kita itu, moga Allah pun permudahkan urusan kita juga. Masya Allah Ustaz, sedikitlah pesan-pesan Ustaz, apa yang kita lihat situasi sekarang dalam keadaan kita membangunkan kehidupan Ustaz, apa yang boleh kita ambil sebagai nasihat Ustaz, silakan. Okey, kita balik kepada apa yang kita belajar, orang mata. Saya kalau pergi mana-mana kan, di Ustaz Syafiq kan, oi, ini kan Ustaz orang mata, orang timur, orang hati, orang Ustaz mata hati akal. Bukan akal. Saya kata bukan saya seorang, saya dengan Aiki. Kan? Ramai lagi kawan-kawan kita kan yang faham tu kat sini. Saya kata, maknanya ramai orang yang walaupun tak pernah memang pendengar Aiki. Yang saya impress apa tau, yang saya takjub apa tau, bukan orang tua-tua tau. Dulu saya yang menyapa saya makcik-makcik. Assalamualaikum Ustaz. Sekarang budak kecil pun menyapa tau. Baru dia saya jumpa satu orang, budak umur 9 tahun. Mak dia kata dia lah Ustaz yang mata Hakim. Oh ini ke? Kita biasa dengar 9 tahun budak dengar dan minat dengar. Saya kata push. Masya Allah. Betul, tekan like dan share. Ya, betul. Share banyak-banyak, cepat share. Kan? Adik-adik kita sampai dekat TikTok je nanti tu. Insya-Allah. Okey. Okey, balik daripada apa yang kita belajar sebenarnya kan. Okey. Watak adalah benda real wujud. Sebagai orang mata, action oriented maka buatlah sesuatu tapi jangan terburu-buru. Maksudnya kena perancangan. Tak boleh pergi, katakanlah sekarang ni banyak himpunan-himpunan orang mata dia kan semangat sampai langgar peraturan. Tak boleh. Ikut keperaturan. Sebab peraturan ni orang telinga. Orang telinga kan ikut peraturan. Dia semangat-semangat, jangan. Semangat sangat bagus, menguar-uarkan sangat bagus, tapi kena ikut orang, maknanya watak telinga tu, kena explore. Ikut peraturan kan. Baru ni saya ada di Puchong bersama polis Subang Jaya kan. Jadi habis program tu semua berbual dengan polis tu, saya kata ada yang semangat kan. Saya kata betul semangat, tapi maksudnya mana ikut peraturan. Jangan sampai membahayakan orang naik motor. Bersemangat-semangat naik motor, perang. Itu tak kena lah kan. Ikut peraturan. Maknanya sampai mungkin langgar orang ke, jangan. Mana ikut peraturan. Okey. Sebagai orang telinga, maksudnya buat sesuatu benda, mana detailkan
masjid nak buat ke apa semua, bantu perancangan, tolong. Sebab kadang-kadang ada setengah-setengah masjid saya tengok yang dipimpin Nazir orang mata, dia main buat je. Okey, lagi 3 hari kita buat lah. Dia orang telinga kena bantu untuk mendetailkan apa benda keperluan, kemah dia ke apa ke, jamuan dia kan. Betul. Okey, bagi orang hati. Saya ceramah dekat masjid-masjid masa Palestin. Menangis beria ni, alhamdulillah. Mudah-mudahan air mata itu maknanya memadamkan api neraka Nangis beria ni kan. Tapi maksudnya jangan sampai ada orang yang kadang-kadang sampai dia memudaratkan diri dan keluarga Abang, kita ni bang makan macam orang Palestin tak makan. Maksudnya janganlah sampai marah-marah suami sebab makan tu kan. Sebab dia menghayati Palestin tu bagus sangat. Tapi maksudnya jangan sampai terbawa-bawa sampai benda negatif lah kan. Orang akal, rancangan kan, apa yang boleh buat, contohnya apa yang boleh dibantu. Macam apa yang kat Malaysia ni, macam mana kita merancang. Jadi keempat watak ni, kalau ada di masjid di mana-mana, di persatuan dan sebagainya, sama-sama berperanan. Dia tidak boleh untuk buat tu benda, tak boleh satu orang watak saja, tak boleh. Kita tengok, kita dah belajar hampir setahun pasal watak-watak dan benda ni real, benda ni wujud. Dia bukan teori semata-mata, tak boleh tengok semua. Saya jumpa orang banyak, Ustaz, saya dah orang telinga kan Ustaz. Nampak gaya memang macam tu. Tak sampai lagi. Mana dia dah boleh evaluate diri dia. Alhamdulillah, maknanya manfaat apa yang kita belajar dia manfaat. Dia kenal suami dia, kenal anak dia. Banyak saya jumpa orang akan menyapa macam tu. Dan Ustaz dia kat IKIM yang mata hati telinga orang akal dekat betul. Sebab kadang-kadang dekat IKIM kita tak ramai yang macam-macam ni dapat tengok apa nama live FB macam ni. Dia dengar suara je. Lepas tu kalau saya kadang-kadang jalan keluarga, isteri saya kata jangan cakap apa-apa, diam. Saya buka mulut dia semua macam ni. Ini kau Ustaz Hakim ke? Suara sama. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang kita macam dekat masjid kat mana, cari orang. Memang kerana kita dominan tau dekat satu organisasi ke masjid ke apa semua. Tapi